serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kodong dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Korang yang tengah cari pot makan sepedas tu, tak nak ajak kita orang ke? Jangan lupa dengarkan Melaka FM 102.3 mempesonakan. Baik, Melaka FM mempesonakan Pesona 10.2 bersama dengan saya Puja Dapuna 1.30 minit tengah hari. Okey, dan dialog 1.30 minit tengah hari. Hari ini bersama dengan kita Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cuba John Martin Godra yang merupakan pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka, dengan topik perbincangan pada hari ini adalah perlindungan awam mapan menyelamat ekonomi negara. Hai Tuas. Hello. Ya, hello DJ Puja. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Selamat tengah hari Tuan. Tuan, APM sebagai salah satu agensi penyelamat dalam situasi kecemasan maupun bencana telah pun lama wujud di Malaysia sejak 24 Mac 1952 tahun, iaitu sejak negara mencapai kemerdekaan. Apakah perbezaan yang akan dibawakan pada sambutan tahun ini berbanding sambutan pada tahun sebelum ini? Pastinya ada kelainan yang cuba dibawakan pada tahun ini. Silakan. Ya, terima kasih DJ Puja ya. Saban tahun APM akan menyambut hari ulang tahun seperti mana juga kementerian, jabatan, agensi yang lain, dia ada dia punya ulang tahun kan. Ya. So di peringkat APM kita pun akan juga menyambut hari ulang tahun yang merupakan acara penting dalam kalender lazimnya, ya. So maksudnya lazimnya pada tahun-tahun yang sebelum ni. Sambutan ini akan diadakan secara meriah dan melibatkan sebahagian besar warga APM dalam beberapa acara yang dirangka. Namun mengambil kira suasana pandemik yang masih melanda sekarang ni, ya, sambutan pada tahun ini tetap diadakan, namun secara istimewa dan julung kalinya diadakan secara virtual live, iaitu secara maya. Ya. Untuk makluman pendengar setia Melaka FM di luar sana, semua warga APM berpeluang mengikuti sambutan ulang tahun tersebut secara langsung melalui kaca televisyen dan juga laman media sosial rasmi APM, ya, serta paparan melalui platform virtual live, ya, bagi acara perasmian sambutan yang akan diadakan di Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, ya. Antara program yang menarik sempena dengan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam yang ke-69 pada tahun ini, yang julung kalinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan merasmikan bangunan baru Ibu Pejabat APM yang terletak di Sungai Merap. Ya, selain itu, perakan aset APM akan divideokan dan akan ditayangkan eksklusif secara maya pada hari sambutan itu nanti, ya. Malah kita juga akan turut mengadakan pertandingan melukis poster, video pendek dan juga animasi yang menawarkan hadiah menarik kepada pemenang dan boleh dilihat dan ditonton secara maya oleh warga APM dan juga
orang awam dan khususnya rakyat Malaysia. Mhm. Untuk makluman DJ Puja ya. Ya, Tuan, negara kini masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi boleh Tuan terangkan cabaran terbesar yang dihadapi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dalam melaksanakan tugas dan peranan pada norma baru, dan pastinya mempunyai cabaran tersendiri yang boleh Tuan jelaskan kepada kami. Ya, terima kasih DJ. Cabaran dan juga peranan Angkatan Pertahanan Awam ya, APM amat luas sebenarnya ya. Ia adalah selaras dengan peranan dan juga tanggungjawab APM semasa bencana maupun semasa aman ya, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pertahanan Awam Malaysia 1951, Akta 221 semakan tahun 2016 ya. Izinkan saya juga membawa punca kuasa peranan ini di bawah Akta 221, antara lain pada Seksyen 2 jelas menyatakan kefungsian warga APM itu yang terdiri daripada barisan pegawai tetap, pegawai dan juga anggota sukarela, pegawai dan juga anggota auxiliary atau anggota bantuan bagi menjalankan kerja kecemasan dan juga hikmat kemanusiaan, iaitu humanitarian mission ya. Ketumbukan keanggotaan APM kini juga turut dibantu oleh lantikan pegawai kehormat dan juga pegawai bersekutu yang turut sama mengembleng tenaga sebagai duta kecil ya, dan juga bantuan sumbangan mereka kepada masyarakat yang memerlukan ya. So poin utama antaranya adalah APM kita sebagai sekretariat pengurusan bencana di peringkat negeri maupun di peringkat daerah ya. Maksudnya di sini kefungsian APM ya selaku sekretariat pengurusan bencana peringkat negeri dan juga daerah yang telah pun sebenarnya dimuktamadkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 2015. APM bertindak ya selaku penyelaras koordinator sebenarnya untuk pengurusan bencana di peringkat negeri dan juga daerah. Dalam kita bersama melaksanakan dengan agensi lainnya, termasuklah penugasan dalam bencana penularan wabak penyakit COVID-19 ini ya, yang mana APM merupakan jawatankuasa penyelaras untuk stesen kuarantin baik di peringkat institusi latihan awam maupun yang hotel ya yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 ni. Pada masa yang sama juga APM tetap juga beroperasi seperti biasa 24 dalam seminggu ya, melalui kita punya sistem yang dikenali sebagai MERS 999 ya, MERS 999. Yang mana pengoperasian dan juga perkhidmatan kecemasan ya, MERS 999 ini masih berjalan seperti biasa. Cuma kelainannya kita kena patuh pada pembudayaan norma baru sebenarnya ya. Semua kita punya forward base melalui kita punya pusat kawalan operasi daerah sentiasa berada dalam keadaan yang siap siaga atau preparedness bagi menghadapi sebarang kemungkinan kecemasan maupun bencana. Namun sejak penurunan wabak COVID-19 ini berleluasa, peranan APM diperincikan lagi bersama agensi yang lain dalam mengekang penularan wabak ini daripada berleluasa. Ya. So maksudnya di sini pengurusan COVID-19 ini seperti yang kita sedia maklum diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN ya, dan APM juga bertindak sebagai frontliners ya. Dalam kita pematuhan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN 20 ni, nombor 20 yang diguna pakai bagi mengatur gerakan ke semua agensi, baik sama ada yang berada dalam kerajaan, peringkat federal dan juga kerajaan negeri, private swasta dan juga badan bukan kerajaan NGO dalam kita bersama membendung penyebaran wabak ini ya. Dan juga jawatan kuasa kita pengurusan bencana di peringkat negeri dan juga daerah yang dipengusikan oleh YB SUK dan juga pegawai daerah telah pun mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB di setiap peringkat
bagi menyusun strategi dan juga pelaksanaan arahan di semua peringkat agar tersusun, yang mana APM selaku Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri dan juga daerah menjadi tulang belakang kepada PIKOT ini bersama agensi lain. Ya. Dan yang terbaru, berita baik yang kita terima, program vaksinasi telah pun bermula ya sekarang ini, dan APM tidak terkecuali dalam memikul tugas dan juga amanah bersama dengan agensi lain. Ya, di mana pada program vaksinasi ini APM bertindak sebagai agensi yang bertugas di bahagian keselamatan dan juga di semua pusat pemberian vaksinasi PPV ini. Ya. Ini adalah penting bagi memastikan lancaran program vaksinasi ini berjalan dengan lancar. DJ Puja ya. Ya, okey. Baik tuan, kita berehat seketika dan kita kembali bersama selepas sebuah lagu. Lagi 31 Ogos pun kembali kerana Malaysiaku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi, jalur gemilang mekar-mekar sana sini mencipta indah warga berdaulat bumi bertuah Malaysia. Saban tahun ia kembali kerana Malaysiaku di sini menabur bakti Ibu Pertiwi. Malaysiaku tercinta, Malaysia selamanya. Terima kasih berjuang merdeka, dirgahayu Malaysia. Terima kasih pejuang merdeka. Dirgahayu Malaysia. Terima kasih pejuang merdeka. Dirgahayu Malaysia. Terima kasih pejuang merdeka. Dirgahayu Malaysia. Baik, dah pun 1.43 minit tengah hari dan sempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam yang ke-69 ni, kita masih lagi bersama dengan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Hubert John Martin Quadra, merupakan pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Melaka. Dan kepada pendengar ya, anda juga ya boleh menyaksikan kami temu bual ini dalam page Melaka FM kami. Dan Tuan, hai Tuan.
Ya, saya Ya, okey. Kita sambung ya. Perjalanan panjang yang dilalui oleh Pertahanan Awam ni sudah pastinya setelah melalui proses evolusi sejak dari awal penubuhannya pada 24 Mac 1952 dan sehingga sekarang. Boleh Tuan ulaskan apakah evolusi yang menjadikan APM sebagai salah satu barisan hadapan negara dalam menangani pandemik COVID-19 ini pada ketika ini? Ya, terima kasih DJ Puja ya. Umum diketahui ya bahawa dalam tempoh 69 tahun, APM sebenarnya telah melalui pelbagai fasa dalam lipatan sejarah negara yang berlaku. Terutamanya kalau kita lihat Perang Dunia Kedua, konfrontasi Malaysia-Indonesia, bencana banjir besar, tragedi Highland Tower, Ops Daulat dan yang sekarang ni pandemik COVID-19 ya. Dan sepanjang 69 tahun APM telah melalui pelbagai cabaran sebenarnya dalam penambahbaikan tugas terutamanya dalam pengurusan bencana dan kecemasan dan yang terbaru terlibat dalam kerjasama pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat memerangi pandemik COVID-19 ni ya. Untuk makluman mendepani sebenarnya pandemik COVID-19 ni, APM sebenarnya bertindak sebagai penyelaras sebenarnya, koordinator sebenarnya di kesemua stesen kuarantin, baik sama ada yang kategori institusi latihan awam maupun hotel sebenarnya ya. Juga kita bersama juga dengan agensi lain dalam task force ya, dalam pemeriksaan sebenarnya SJR, Sekatan Jalan Raya serta rondaan task force dalam memastikan rakyat Malaysia ya, khususnya masyarakat dan juga komuniti di negeri Melaka ini untuk sentiasa sebenarnya mengikuti dan seterusnya mematuhi ya standing operating procedure atau SOP ya yang telah pun sebenarnya yang telah ditetapkan dan yang terbaru untuk kita sentiasa mengikuti perkembangan semasa ya. Dan juga di samping itu kita telah pun menjalinkan kerjasama bersama dengan community, terutama sekali community leaders ya yang berada di luar sana ya, di bawah program pemerkasaan community. APM bertindak sebagai salah satu ejen basmi COVID-19. Yang ini adalah usaha secara bersama ya dengan agensi selain daripada APM dalam kita membendung sebenarnya untuk nak kita mengawal penularan pandemik COVID-19 ni di semua peringkat community. Jadi maksudnya di sini community leaders tu seperti penghulu ya, tok sidang, jawatankuasa pembangunan dan juga community kampung, termasuk agensi di peringkat federal dan state, kita bergerak dan juga kita bergabung menjadikan suatu pasukan yang mantap dalam kita memastikan bahawa komuniti ini sentiasa mendapat sebenarnya informasi yang terkini dan seterusnya terus mengamalkan pembudayaan norma baru dan mematuhi SOP ya yang kerajaan sebenarnya sentiasa hebarkan dan juga war-warkan baik di kaca televisyen, di corong radio dan juga media cetak dan elektronik ya, dan juga media sosial tidak terkecuali. Dan juga kita tidak terlepas dalam revolusi perubahan sebenarnya, perubahan pakaian seragam APM itu sendiri maupun juga keperluan ya, kecanggihan aset logistik kita yang diperoleh sesuai dengan peredaran masa kini
DJ Puja ya. Baik Tuan, sambutan hari ulang tahun Pertahanan Awam pada kali ini membawa tema perlindungan awam mapan menyelamatkan ekonomi negara. Ianya sangat menarik dan boleh Tuan terangkan dengan lebih terperinci mengapa tema ini dipilih bagi sambutan pada tahun ini. Okey, terima kasih DJ Puja ya. Ya, tema perlindungan awam mapan menyelamat ekonomi negara ini adalah tema yang kita guna bersempena dengan sambutan Hari Pertahanan Awam Sedunia yang kali yang ke-90 ya. Kita menggunakan pakai tema tersebut ya. Peringkat kita di Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ya. So, antara dia punya intipati maksud dia di sini ialah umum mengetahui sebenarnya ya, adalah mustahak untuk kita memikirkan kembali ya strategi nasional bagi setiap perancangan belanjawan dalam situasi biasa, dengan mempertimbangkan situasi yang luar biasa ya. Dari perspektif perlindungan awam itu sendiri, untuk memastikan bahawa masyarakat di luar sana yang lebih berdaya saing untuk makluman DJ Puja ya. Dan sekali Tuan, apakah harapan dan perancangan masa hadapan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia? Ya, terima kasih DJ Puja ya. So soalan tadi Hai sekali. Apakah Ya, harapan dan perancangan masa hadapan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia? Okey. Untuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia khususnya ya, sudah semestinya harapan amat besar sebenarnya terhadap perancangan yang telah pun dirangka ya. Untuk tahun ini merupakan tahun yang amat penting bagi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia kerana plan strategik 2021-2025 yang telah dirangka untuk menetapkan hala tuju bagi tempoh 5 tahun yang akan datang ya. Plan ini secara langsung akan menjadi agenda perancangan dalam kita mencapai visi dan juga misi yang ditetapkan serta mendukung wawasan kemakmuran bersama 2030 dan juga Sustainable Development Goal 2030 ya. Akhir kalam, semoga tahun 2021 ini akan menjadi titik tolak pemerkasaan dan juga pemantapan APM ya, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ke aras yang lebih tinggi setanding dengan usia yang dikecapi APM kini ya. Walaupun APM ini masih berdepan pelbagai kekurangan, sama ada perjawatan yang masih kecil, aset dan juga logistik yang masih kekurangan, tetapi kita yakin dan kita percaya dan bahawa APM mampu untuk bangkit daripada kekurangan ini dan seterusnya, berjaya menyahut cabaran untuk memperkukuhkan peranan dan juga tugas Angkatan Pertahanan Malaysia itu. Ya. So akhir kata, semoga kita mengambil ruang dan peluang untuk kita nak mengucapkan sambutan hari ulang tahun yang ke-69 bagi tahun 2021. Ini akan menjadi titik tolak sebenarnya pemerkasaan dan juga pemantapan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia khususnya ke aras yang lebih tinggi dan dinamik untuk makluman yang DJ Puja ya. Baik Tuan, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam dialog 1.30 tengah hari sempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam ke-69 tahun 2021. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada masa dan peluang kita jumpa lagi. Ya, warga kerja APM Negeri Melaka mengucapkan terima kasih khususnya kepada Melaka FM, DJ Puja dan juga penerbit dan juga kru
Melaka FM dan juga RTM Melaka. Semoga kita dapat lagi berkolaborasi dan berjumpa di waktu dan juga masa yang lain. Terima kasih DJ Puja. Baik. Salam daripada warga kerja FM Negeri Melaka. Ya, terima kasih. Bye-bye. Baik, okay, terima kasih. Dan setakat ini sajalah saya bersama dengan anda untuk Pesona 10.2 dan selepas ni anda akan ditemani oleh DJ Chad untuk Panorama 25 dan jumpa lagi esok dalam